Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan satu tajuk iaitu nilai-nilai murni dari perspektif agama di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Ayu Nabilah binti Muhammad Roslan, nombor matrik 050928. Saya akan membentangkan mengenai tajuk nilai-nilai murni dari perspektif agama Islam. Okey, saya akan mulakan dengan maklumat umum. Buku yang saya kaji bertajuk Dinamisme Nilai-nilai Murni mengikut perspektif Islam. Penulis bagi buku ini ialah Encik Syuhairimi bin Abdullah, yang mana buku ini merupakan bilangan yang pertama dikeluarkan oleh beliau. Buku ini diterbitkan oleh unit terbitan Universiti Malaya Perlis iaitu UNIMAP pada tahun 2017, dan juga buku ini mempunyai sebanyak 80 halaman muka surat yang bercetak. Seterusnya, sinopsis kajian. Yang pertama, mempunyai teori nilai iaitu aksiologi, yang mana Islam sendiri mempunyai pandangan untuk teori ini untuk menilai sama ada sesuatu perkara, perbuatan atau perkataan itu memberi manfaat ataupun tercela. Yang kedua, setiap apa yang diaplikasikan kesemuanya disaring terlebih dahulu, iaitu disaring dengan doktrinasi akhlak, hukum syariah dan tauhid. Melalui proses saringan ni, maka sesuatu nilai itu dapat dikategorikan sebagai wajib, sunat, makruh dan haram, dan semestinya diteliti dari dalil-dalil nakliyah yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, penulis juga ada menyebut berkenaan dengan takrifan nilai dalam penulisan beliau, iaitu berpegang dengan sistem nilai yang berteraskan agama mengikut peredaran zaman tanpa mengubahnya sama sekali. Nilai murni juga yang bersifat universal, yang mana menekankan adab yang terpuji, peradaban dan tata susila individu. Yang keempat, nilai berfungsi sebagai indikator dan tertumpu kepada pedoman wahyu agar manusia ni lebih ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan. Okay, yang kelima, nilai merupakan sebahagian daripada komponen secara teori bagi membentuk insan yang beriman dan berakhlak mulia dari segi zahir dan batin. Penulis juga ada menyatakan beberapa contoh nilai yang bersifat mahmudah seperti amanah, sabar, suci hati, toleransi, ikhlas dan lain-lain. Seterusnya, metodologi kajian. Secara puratanya, apa yang saya dapati, penulis ni telah menggunakan metodologi kajian secara kualitatif, iaitu dengan membuat kajian daripada jurnal, artikel dan buku-buku terbitan ilmiah untuk menghasilkan karya beliau. Okay, bagi dapatan kajian pula, apa yang saya dapati, penulis ada menyatakan sistem nilai dalam dimensi Islam berasaskan kepada dua, iaitu ketentuan agama dan sudah tentu berkait dengan hukum Islam, sama ada kebajikan atau keburukan. Okey, seterusnya, mencerminkan nilai-nilai murni sebagai satu pemikiran yang memerlukan elemen tauhid, syariah dan akhlak sebagai perkara asal untuk membentuk cara hidup dan ketamadunan manusia. Okay, kemudian mempunyai prinsip untuk memperkasakan konsep nilai agar dapat dihayati oleh manusia bagi selarikan dengan konsep khalifatul ard seperti konsep tauhid, konsep nilai-nilai rohaniah iaitu akhlak, konsep keadilan, konsep tazkiyah dan juga konsep kejayaan iaitu al-falah. Okay, yang terakhir, nilai murni dapat memberi satu inspirasi untuk melakukan perkara kebaikan dan menjauhi kemungkaran, kerana ianya serba sedikit dapat menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratan yang boleh melemahkan status masyarakat Islam. Akhir sekali, rujukan. Apa yang saya dapati, penulis banyak menggunakan rujukan untuk menghasilkan karya beliau. Antaranya, yang pertama, Ibnu Manzur 1990, iaitu Lisan al-Arab
halaman 500 untuk melihat istilah nilai dalam bahasa Arab yang dirujuk sebagai al-qimah, yang bermaksud harga yang ditentukan pada sesuatu. Okey, yang kedua Asy-Syatibi 1980, iaitu Al-Muwafaqat jilid 1 halaman 62, mengatakan dalam konteks hukum ia difahami sebagai ketentuan yang bersifat umum. Para sarjana fiqh menghuraikan pengertian ini sebagai perintah Allah yang berhubung kait dengan tindak tanduk amali manusia yang mukallaf. Okey, seterusnya Ismail Ibrahim 1969 yang bertajuk Nilai Pekerjaan dalam Islam halaman 134 hingga 136 menyatakan bahawa definisi nilai murni dalam Islam berbeza dengan Barat, kerana Barat ni mereka menganggap nilai merupakan tindakan dan perlakuan serta pemikiran manusia akan menentukan nilai dan prinsip hidup manusia berdasarkan pertimbangan akal. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naarifah Umairah binti Osman, nombor matrik 049927. Hari ini saya akan membentangkan mengenai nilai-nilai murni mengikut perspektif agama Buddha. Maklumat umum, tajuk artikel ialah Nilai Universal dalam Wacana Islam Buddha, penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, penulis seramai 3 orang. Yang pertama Ahmad Faizuddin Ramli, calon Doktor Falsafah, Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua Jafari Awam, Ketua Jabatan dan Prof Madya, Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang ketiga Zaizul Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan rujukan laman sesawang yang saya gunakan. Sinopsis kajian. Kertas kajian ini membincangkan mengenai nilai-nilai sejagat yang wujud pada agama Buddha. Penyelidik menyatakan bahawa penganut Buddha dituntut melaksanakan perbuatan yang baik berteraskan kepada doktrin parami atau 10 kesempurnaan. 10 perkara ini merangkumi dana keikhlasan, sila kesusilaan, nekama pelepasan, panna kebijaksanaan, virya usaha, kanti kesabaran, saka kejujuran, aditana keazaman, metta baik dan penyayang, upeka ketenangan. Doktrin parami atau 10 kesempurnaan ini terkandung dalam teks Buddha Vamsa dan Jataka Nida Nakata. Metodologi kajian. Kajian yang digunakan oleh penyelidik ialah bersifat kualitatif, iaitu dengan memberi penekanan kepada kajian kepustakaan berdasarkan karya-karya yang terpilih berkait dengan topik kajian. Bentuk analisis yang digunakan adalah analisis kandungan merangkumi buku, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan topik kajian. Antara rujukan yang digunakan adalah The Formulation and Significance of the Golden Rule in Buddhism, A Concept of Right in Buddhism, Buddhism and Jainism, Buddhism and Asian Politics, Religious Tolerance in Malaysia, Problems and Challenges. Dapatan kajian. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Buddha dapat dirangkumkan seperti berikut. Keadilan, mengasihi, karuna, toleransi dan moderat. Nilai keadilan. Nilai keadilan ini menjadi punca utama Buddha melakukan perubahan pandangannya terhadap dunia yang sebelum itu dilihat penuh dengan segala kesempurnaan dan kecukupan kepada ketidakadilan dan serba kekurangan. Yang kedua, nilai mengasihi, iaitu karuna. Seseorang yang mengasihi dirinya tidak akan membahayakan orang lain yang tentunya menyalahi prinsip integriti seseorang. Yang ketiga, nilai toleransi. Toleransi dalam perspektif agama Buddha dikenali sebagai data, dan konsep ini sangat dekat dengan doktrin Buddha yang menekankan kepada karakter yang baik moralnya. Dan yang terakhir, nilai moderat. Seseorang penganut Buddha boleh menahan diri daripada meminum alkohol melalui pilihannya sendiri. Namun, ajaran jalan pertengahan membenarkan penganutnya untuk meminum alkohol selagi mana tidak memabukkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Mak Yusof, nombor matrik 051489. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang nilai-nilai murni menurut perspektif agama Sikh di Malaysia.
Dalam pembentangan ini, pengkaji ingin mengkaji tentang nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama Sikh. Maklumat umum yang diperolehi ialah melalui tajuk kajian iaitu nilai-nilai murni menurut perspektif agama Sikh di Malaysia. Maklumat ataupun kajian ini diperolehi melalui internet dan maklumat ini telah diperolehi secara online melalui laman sesawang yang tersebut. Artikel ini disediakan oleh dua orang iaitu Nur Hafizah Zamri dan Al-Serida Bukit. Artikel ini juga telah dimuat naik pada 18 Mac 2018 oleh Pierre Rucoy. Sinopsis daripada kajian tersebut ialah kajian ini sebenarnya dia membincangkan tentang nilai-nilai murni menurut perspektif agama Sikh. Tapi pada awalnya pengkaji ini dia menceritakan secara ringkas tentang pengenalan kepada agama Sikh ini. Okey. Menurut pengkaji, agama Sikh ini dia merupakan satu agama yang monoteistik yang diasaskan oleh ajaran Guru Nanak dan juga 9 orang guru di Punjabi India iaitu pada abad yang ke-15. Okey. Agama Sikh ini merupakan antara agama yang terbesar di dunia. Selain itu, pengkaji mendapati bahawa beberapa nilai yang terdapat ataupun yang dapat diambil dan dijadikan contoh oleh agama lain dalam agama Sikh ini iaitu antaranya ialah nilai kerajinan, kejujuran dan juga kesefahaman. Okey. Menurut pengkaji, nilai kerajinan ini dapat dilihat dan dibuktikan dalam dalam salah satu kes yang wajib dilakukan oleh seseorang apabila dia menjadi penganut Sikh, iaitu 5K antara 5K yang salah satu 5K yang terdapat ataupun yang dimaksudkan itu ialah Kang, iaitu K-A-N-G-H yang bermaksud sikat. Okey. Dikaitkan dengan nilai kerajinan di sini kerana nilai kerajinan ini dipraktikkan di mana seseorang yang bergelar Sikh itu mestilah rajin dalam menyikat rambut yang panjang dan dengan menggunakan sikat ataupun kang ini agar kesucian dan kebersihan itu dapat terjaga dan dapat dikekalkan, kebersihan itu dapat dikekalkan. Selain itu, nilai kejujuran ini juga dapat dilihat melalui Guru Nanak itu sendiri dalam usaha beliau menjalankan amanah Tuhan dalam menyebarkan ajaran Sikh itu sendiri. Okey, seterusnya iaitu nilai kejujuran. Okey, menurut Maya Ratu 2011 dalam artikel ini, nilai kejujuran ini dapat dibuktikan melalui perbuatan Guru Nanak itu sendiri yang mana beliau berharap agar dirinya sentiasa bercakap benar dan tidak akan berbohong. Melalui tingkah laku beliau, kejujuran ini diamalkan oleh pengikut agama Sikh dalam ajaran mereka. Nilai kejujuran ini juga diamalkan melalui cara yang kedua iaitu cara kirat hero. Yang mana cara ini pengikut Sikh perlu mencari nafkah dengan jujur tanpa ada rasa unsur penipuan ataupun mengeksploitasi antara satu sama lain. Okey. Seterusnya, nilai kesefahaman. Okey. Nilai kesefahaman ini, nilai kesefahaman yang terdapat dalam ajaran Sikh ini berdasarkan dalam artikel ini dapat membantu ke arah kesefahaman antara kaum tanpa menimbulkan perasaan prejudis terhadap agama dan budaya kaum lain. Nilai kesefahaman ini jelas dilihat melalui pemakaian dasar oleh penganut agama Sikh. Hal ini membuktikan bahawa ianya berkait rapat dengan kepercayaan budaya dan juga amalan dalam agama mereka. Okay. Metodologi kajian yang digunakan ialah pengkaji menggunakan dua kaedah metodologi kajian iaitu yang pertama library research dan yang kedua iaitu
kaedah kualitatif, iaitu yang mana pengkaji ini menggunakan kaedah kualitatif dalam menganalisis dokumen. Sebenarnya metodologi kajian ini menjadikan kajian yang dijalankan itu lebih bersistematik dan perjalanan kajian ini lebih terarah kepada pencapaian matlamat dan juga objektif sesuatu kajian. Seterusnya adalah rujukan kajian. Rujukan kajian iaitu dalam artikel ini terdapat 3 rujukan kajian, iaitu yang pertama dia diambil daripada Sarjit Singhil 2008, iaitu peranan Gurdwara dalam pembentukan identiti Sikh di Malaysia, antara idea dan praktis akademika 73 Mei, halaman muka surat 27 hingga 50. Okey, yang kedua ialah melalui rujukan Maya Ratu 2011, iaitu ajaran ketuhanan dalam agama Sikh. Okey, yang ketiga iaitu melalui rujukan Aman dan Imam Muhammad Zain 2012, iaitu perbandingan pemakaian dasar dalam agama Sikh dengan pemakaian serban dalam agama Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari jilid 5 Julai halaman 37 sehingga 43. Aman dan Imam Muhammad Zain ini merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin, dan ia merupakan KPP kepada fakulti. Seterusnya adalah dapatan kajian. Okey, melalui kajian ini pengkaji memperoleh dapatan kajian iaitu nilai moral yang terdapat dalam ajaran Sikh ini secara tidak langsung dapat mengajar dan menjadikan seseorang itu mempunyai tingkah laku yang adil dan juga bersederhana. Okey, selain itu juga setiap unsur yang terdapat dalam kitab Sikh yang diamalkan oleh penganut agama Sikh ini dapat dijadikan panduan kepada para pelajar bagi memperolehi pengetahuan yang lebih meluas tentang nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama itu. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Omar, nombor matrik 051007. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang nilai-nilai murni dari perspektif agama Hindu. Okay, untuk maklumat umum, saya telah mengulas dan meneliti artikel yang bertajuk Penghayatan Nilai-Nilai Murni dalam Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia, yang mana telah ditulis oleh Fatimi binti Hanafi dan Muhammad Zamani Ismail. Pengkaji Fatimi binti Hanafi merupakan seorang pensyarah di Seksyen Co-Curriculum Elektif Luar Fakulti TITAS, Universiti Malaya Kuala Lumpur, manakala Muhammad Zamani Ismail merupakan pensyarah di Unit Pengajian Islam Program Pengajian Diploma, Universiti Teknologi Malaysia City Campus Dalam Semarak Kuala Lumpur. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2006 sebagai kertas kerja yang dibentangkan di dalam seminar kebangsaan pengajian umum pada tahun yang bertarikh pada 13 hingga 14 Jun 2006 di Johor Bahru, dan telah dimuat naik di internet pada 13 Julai 2020. Dan artikel ini telah diterbitkan oleh UM Research Repository pada tahun 2006 dan mempunyai sebanyak 18 muka surat. Berikut ini adalah link bagi artikel ini. Seterusnya sinopsis kajian. Kajian ini membincangkan tentang nilai-nilai murni yang wujud dari perspektif agama di Malaysia, dan pengkaji membuat kajian terhadap agama Hindu dan mendapati untuk mencapai nilai dalam agama Hindu adalah daripada menitik beratkan perpaduan di antara ahli keluarga yang dipelihara dan nilai yang dipelihara dengan nilai kasih sayang. Sistem keluarga merupakan antara unit asas terpenting bagi agama Hindu, dan dua aspek utama bagi mencapai nilai-nilai murni adalah ashrama dharma, iaitu tahap yang harus dilalui oleh manusia, dan purusarta, iaitu 4 objektif mulia yang mesti ada bagi setiap insan.
Yang pertama adalah aram ataupun dharma, iaitu diperolehi melalui pendidikan yang bersifat kerohanian yang mementingkan moral dan etika. Ianya antara merupakan objektif yang utama dalam kehidupan ini. Seterusnya, porul ataupun arta, iaitu kekayaan. Individu yang berkemahiran hendaklah bekerja dan mencari serta mengumpul kekayaan melalui cara-cara yang halal lah. Selain itu, imbam ataupun kama, iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal hendaklah menikmati kekayaan tersebut dan berlandaskan moral dan etika. Dan tujuan mencari rezeki ialah untuk memberi makan dan pakai ahli keluarga. Akhir sekali ialah widu ataupun moksha, iaitu pencapaian kebebasan kerohanian di mana golongan tua yang menunggu saat kematian dapat mengatasi nafsu dan keinginan, terutama perkara-perkara duniawi. Mereka melakukan kerja amal di samping menyebarkan ajaran-ajaran agama. Secara ringkasnya, setiap individu beragama Hindu perlu melakukan segala kebaikan dan tidak melakukan kerosakan terhadap makhluk-makhluk yang lain, sama ada manusia ataupun haiwan. Sekiranya mereka mempunyai nilai-nilai dan mengamalkannya, maka mereka akan dilahirkan semula dengan mempunyai darjat yang tinggi pada kelahiran akan datang, sehingga ia mencapai moksha, iaitu bebas daripada pusingan kelahiran. Sekiranya sebaliknya, mereka akan dilahirkan dengan darjat yang rendah. Proses ini berterusan sehingga individu dapat membebaskan rohnya daripada kelahiran semula dengan melakukan kebaikan. Seterusnya, metodologi kajian. Pengkaji secara umumnya menggunakan kaedah kualitatif, iaitu sifat daripada kajian ini adalah teoretikal dan praktikal, iaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu dan keluarga agama Hindu, keadaan tertentu ataupun hubungan dengan keadaan tersebut. Selain itu, penyelidikan ini juga dapat digolongkan kepada penyelidikan kepustakaan, iaitu library research, kerana sumber datanya diperolehi daripada sumber kepustakaan. Dalam hal ini, pengkaji mendapat dan menganalisis maklumat daripada jurnal, daripada majalah, daripada surat khabar dan pelbagai jenis sumber literatur yang lainnya yang berkaitan dengan kajian. Dalam mendapatkan kajian kepustakaan, pengkaji juga menggunakan khidmat perpustakaan yang ada di Malaysia, seperti Perpustakaan Universiti Malaya dan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia bagi mengukuh dan menyokong lagi hujah dan kajian beliau. Selain itu, dapatan kajian pengkaji di dalam artikel ini telah menggariskan dua aspek yang utama. Dapatan kajian pengkaji telah mengkaji dan mengupas nilai-nilai murni dari perspektif agama-agama yang ada di Malaysia yang membawa kepada kehidupan bertamadun, dan secara tidak langsung ia bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni. Dan selain itu, pengkaji juga menggariskan dua aspek utama dalam mencapai nilai murni bagi penganut agama Hindu, iaitu ashrama dharma dan purusarta. Setiap penganut agama Hindu perlu melalui tahap-tahap yang ada, seperti mempunyai 4 objektif mulia bagi membentuk jati diri dan nilai penganut agama Hindu itu sendiri. Akhir sekali, kesimpulan pada dapatan kajian ini ialah nilai-nilai murni dari perspektif agama di Malaysia perlulah diteruskan dan dipupuk agar amalan
agar diamalkan bagi membendung serta dapat mengatasi segala gejala sosial serta hidup dalam keadaan harmoni. Dan akhir sekali rujukan kajian. Pengkaji juga telah menggunakan beberapa rujukan bagi menguatkan lagi hujah dan ulasan kajian, antaranya karya daripada Abdul Munir Yaakob dan Sarina Othman yang bertajuk Masyarakat Majmuk. Selain itu, pengkaji juga turut merujuk kajian daripada karya Isa Khalid dan Muhammad Azhar yang bertajuk beberapa aspek tamadun Melayu, India, Cina dan Jepun yang telah diterbitkan pada tahun 2004. Dan akhir sekali, pengkaji juga merujuk kajian daripada M. Rajantiran yang telah diterbitkan pada tahun 1999 yang bertajuk Sejarah Melayu, Kesan Hubungan Kebudayaan Melayu dan India. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk nilai-nilai murni dari perspektif agama Kristian di Malaysia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hazika binti Hairun Nasir, nombor matrik 049791. Saya akan membentangkannya sekarang. Yang pertama, maklumat umum. Tajuk artikel adalah Moral dari Perspektif Agama Islam yang ditulis oleh sekumpulan pelajar UPSI iaitu Ebronika Ivi anak Dehan, Janeti anak Karek, Malisa anak Besen, Liliana anak Asli, Aina Mardihah binti Abdul Malik, Nurul Hidayah binti Muhammad Razi dan An-Nur Munirah binti Zainal. Artikel tersebut diterbitkan pada tarikh 15 Oktober tahun 2015 yang diterbitkan oleh syarikat pdfslide.net dan mempunyai bilangan muka surat 27 muka surat. Alamat laman sesawang seperti yang tertera di dalam slide. Yang kedua adalah sinopsis kajian. Pengkaji menulis artikel tentang agama Kristian dan nilai-nilai murni menurut perspektifnya. Antara nilai-nilai murni menurut perspektif agama Kristian adalah yang pertama, kasih sayang, yang kedua, kesabaran, yang ketiga, kesetiaan dan yang keempat, kemurahan hati dan kebaikan. Yang ketiga, ulasan metodologi. Kaedah metodologi yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, iaitu menggunakan metod kepustakaan iaitu library research dan temubual responden. Menggunakan bahan-bahan rujukan seperti buku dan artikel. Tempat kajian adalah Gereja Holy Redeemer yang terletak di kawasan Pecan, Tanjung Malim, Perak. Dan mereka telah menemubual responden Anthony Pillai, iaitu seorang father di Gereja Holy Redeemer. Seterusnya, dapatan kajian. Pengkaji mendapati agama sangat berkait rapat dengan moral kerana setiap agama menyeru umatnya membuat kebaikan. Yang kedua, pengkaji menyimpulkan pegangan hidup melalui peraturan dan nilai murni yang tercatat dalam kitab-kitab suci agama masing-masing. Yang ketiga, pengkaji mendapati kehidupan beragama turut mempengaruhi seseorang individu supaya menjalankan kehidupan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah. Seterusnya, rujukan yang digunakan oleh pengkaji. Yang pertama, penulis Dennis Hing yang ditulis pada tahun 2003, buku bertajuk The Bible's Definition of Christian. Yang kedua adalah penulisnya Daniel Nohamara dan Daniel Stephanus. Buku ditulis pada tahun 2013 yang bertajuk Pendidikan Agama Kristian dan Budi Pekerti. Edisi PDF yang diperoleh daripada laman sesawang yang tertera. Rujukan pengkaji yang ketiga adalah ditulis oleh Sulaiman Muhammad Suhaimi yang ditulis pada tahun 2012 bertajuk Pengajian Moral MPW 1153
berbentuk slide PowerPoint yang diperoleh daripada laman sesawang yang berikut. Yang terakhir, rujukan yang terakhir adalah ditulis oleh Wahyuni pada tahun 2012 yang bertajuk Peranan Agama dalam Perubahan Sosial, iaitu Al-Fiqh, yang diperoleh daripada laman sesawang yang tertera. Okay. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.